Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع. أما بعد, Alhamdulillah, kita diberi kesempatan pada pagi ini untuk kita sambung pengajian kita bagi risalah Usul Fiqh karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, yang mana kita berhenti minggu lepas pada definisi Al-Amr. Pada definisi Al-Amr, yang ana dah huraikan bahawa Al-Amr itu ialah tuntutan melakukan suatu perbuatan kepada pihak yang lebih rendah dengan lafaz atau sirah if'al. Jadi kita sekarang dalam perbahasan Al-Amr. Jadi Al-Amr ini, apa munasabah ianya dibahaskan oleh ulama usul fiqh? Munasabahnya adalah bila kita melihat nas wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, nas-nas yang kita ambil hukum daripadanya, nas yang kita nak derive hukum daripada ini ialah nas-nas yang ada arahan dan ada larangan. Betul tak? Ada arahan dan juga ada larangan. Daripada nas yang ada arahan, kita boleh dapat hukum wajib daripada dia, kita boleh dapat hukum sunat daripada dia, kadang-kadang kita boleh dapat hukum harus daripada dia. Daripada nas yang bersifat larangan, nahi, daripada kita boleh dapat hukum haram, daripada dia kita boleh ambil hukum makruh. Maka dibahaskan apa itu arahan Al-Amr agar bila kita baca Al-Quran dan hadis, datang satu arahan, datang satu perintah, kita tahu apa hukum yang dikehendaki daripada perintah tersebut. Boleh? Apa hukum yang dikehendaki daripada perintah tersebut. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, Al-Amr ialah, kalau bahasa Arab dia, talabul fi'li mimman dunahu bif'al. Maksudnya bi'if'al. Bif'al lil wujubi indal itlaq. Al-Amr ialah tuntutan melakukan suatu perbuatan kepada pihak yang lebih rendah dengan lafaz if'al. Dan lafaz ini membawa kepada hukum wajib. Hukum wajib. Dia tuntutan melakukan suatu perbuatan. Apabila kita jumpa dalam nas Al-Quran dan Sunnah, tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan, untuk melakukan. Maksudnya bila kata melakukan, bukan meninggalkan lah. Kalau diminta kita untuk tinggal, itu tak masuk dalam amr. Itu tak masuk dalam amr, ikut definisi ini. Tuntutan melakukan suatu perbuatan kepada pihak yang lebih rendah. Yang ini juga ana ada hurai minggu lepas, iaitu ana terangkan perbezaan di antara permintaan ataupun tuntutan yang dilakukan di antara dua pihak yang sama. Itu dipanggil iltimas. Ataupun permintaan di antara yang rendah ke tinggi, itu dipanggil doa. Kan? Sebab bila kita berdoa, sebenarnya kita guna kata kerja perintah. Ighfir lana, Rabbana ighfir lana. Ighfir tu kata kerja perintah. Tapi adakah kita memerintahkan Tuhan? Sama sekali tidak lah kan. Kita nak perintah Tuhan. Maka itu dipanggil doa. Sebab tuntutan tu datang daripada pihak yang rendah ke tinggi. Kalau daripada pihak yang tinggi ke rendah, yang ada kedudukan lagi tinggi kepada yang rendah kedudukannya, itu dipanggil apa? Itu dipanggil Al-Amr. So ada 3. Boleh Saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang ikuti ni faham. Kita ada Al-Amr daripada tinggi ke rendah. Al-Amr daripada tinggi ke rendah. Al-Iltimas. Iltimas ni bila datang daripada dua pihak yang sama. Contohnya kita minta kawan kita, tolong bagi pen,
Tolong paskan buku. Permintaan tak? Ya, permintaan. Tuntutan untuk melakukan perbuatan tak? Yes, tuntutan untuk melakukan perbuatan. Dari pihak yang sama, samalah, sama dia punya level dia. Okay, sama kedudukan dia. Itu dipanggil iltimas. Kemudian kita ada doa. Doa ni daripada pihak yang lagi rendah kepada pihak yang lagi tinggi. So, pada hukum asal dia, lafaz ni membawa kepada hukum wajib. Jika ianya datang tanpa terikat dengan sesuatu. Maksudnya, jika datang semata-mata arahan, macam kata Imam Suyuti ni, lil wujud indal itlaq. Jika datang semata-mata arahan, maka arahan tu memberi hukum wajib di sisi jumhur ulama. Okey, wajib di sisi jumhur ulama. Kita boleh tengok banyak contoh. Contohnya dalam Al-Quran, kalau kita ambil contohlah, aqimis solah, dirikanlah solat. Hukum asal daripada ayat tersebut yang kita boleh ambil adalah kewajipan mendirikan solat. Tuntutan lah untuk kita melakukan solat. So, tuntutan melakukan solat tu wajib ke, sunat ke, harus ke, kita cakap hukum asal dia wajib. Okay. Contoh lain, atuz zakah. Itu pun kata arahan, kata perintah, okay, untuk tunaikan zakat. Jadi hukum tunaikan zakat wajib. Dan dia boleh datang dalam bentuk tak semestinya dengan macam yang Imam Suyuti sebut ni, if'al. Okay, macam ni, if'al. Bila Imam Suyuti kata dengan lafaz atau sirah if'al, ini contoh, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh. Bukan semestinya dia mesti datang dalam bentuk if'al. If'al ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia kata perintah. Kata kerja perintah, fa'il amr. Dia tak mesti datang dalam bentuk fa'il amr yang macam if'al. Dia boleh datang dalam bentuk lain. Kadang-kadang arahan ni menjadi wajib, dia tak datang dalam bentuk if'al. Dia datang dalam bentuk kata kerja kataba. Contohnya, bila kita membicarakan tentang bulan puasa yang dah hampir ni, kita kata Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum daripada kata kerja kataba. Kataba ini bila kita tengok ayat Quran tentang puasa, kutiba alaikum, kita terjemahkan dia apa? Diwajibkan kepada kamu ataupun ke atas kamu. Ke atas kamu. Okey. Jadi kutiba antara bentuk perkataan, antara kita cakap sirah. Sirah bagi amr. Antara sirah bagi amr. Okey. Antara. So amr kadang-kadang dia datang dalam kata kerja if'al. Kadang kalau ada perkataan daripada kaf ta dengan ba, kutiba kataballahu alaikum contohnya. Okay, kadang dia datang dengan daripada perkataan faradha atau iftaradha. Okay. Ini pun antara sirah bagi amr. Faradha ataupun iftaradha. Contohnya Nabi SAW pernah bersabda, Allah telah mewajibkan kepada kamu solat 5 waktu sehari semalam kan. Iftaradallahu alaikum. Iftaradallah, Allah telah fardukan, wajibkan ke atas kamu 5 salawatin. Okay. Fi yaumin wa laylah. Setiap hari Allah telah fardukan kepada kita 5 solat. Solat 5 waktu lah. So Nabi SAW gunakan iftaradha. Ini pun antara sirah bagi amr. Jadi bila Imam As-Suyuti kata amr ni datang dengan if'al, bentuk if'al, contoh dia macam if'al ni contohnya macam kita boleh kata
atuz zakah, aqimis solah, okay, fi'il amr macam tu, dia juga boleh datang dalam bentuk ada perkataan kataba, ada perkataan farada, okay. So itu contoh. Itu contoh bagi amr. Contoh lain, okay, Ana dah sebut 3 kan, kita boleh ambil lagi satu. Pertama, okay, jadi kalau kita nak mudahkan, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat nota, apa dia sirah bagi amr? Apa bentuk perkataan yang tunjuk ke amr? Pertama, kata kerja lah. Pertama, fi'il amr, kata kerja perintah dalam bahasa Arab. Kedua, apabila ada perkataan kataba ala macam ni. Ini kedua. Okay. Bila datang dalam bentuk kataba ala, kutiba ala, okay. Kataba ala ke kutiba ala, okay. Itu pun bentuk untuk menunjukkan kepada ada amr, ada perintah yang wajib. Yang ketiga, faradha atau iftaradha. Faradha, iftaradha, fardun alaikum, okay, yang datang daripada perkataan fara dengan dhat. Nombor 4, kadang-kadang kata kerja juga datang daripada, kadang-kadang perintah al-amr ni didatang dengan kata kerja dipanggil mudhari'. Present tense lah kita cakap. Present tense. Dalam present tense dalam bahasa Arab, mudhari'. Okay. Mudhari' campur lam al-amr. Ini antara sirah keempat. Present tense, fi'il mudhari', present tense yang didahului dengan lam perintah. Huruf lam perintah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak salin dulu boleh. Nanti saya bagi contoh. Okay. Tentang contoh jangan risau. So ada 4 yang kita nak belajar. So pertama datang dalam bentuk fi'il amr sendiri, if'al. Dan bila kita cakap fi'il amr, okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang lihat di rumah ni, yang sertai kelas saya daripada rumah ni, ada join kelas bahasa Arab. Kelas bahasa Arab pun banyak kan, Yayasan Taklim pun ada anjurkan. Tuan-tuan dan puan-puan pun tahu kan, fi'il amr ni dia boleh datang dalam banyak bentuk. Banyak wazan lah kita cakap, banyak wazan. Okay, dia ada banyak wazan. Tengoklah kepada berapa huruf perkataan tu. Sulasi ke, rubai ke, 4 huruf, khumasi ke, okay. Kita nak tengok sekarang yang untuk nombor 4. Apa contoh yang nombor 4? Mudhari' ataupun present tense yang didahului dengan lam al-amr. Tengok, contohnya Allah Azza wa Jalla berfirman tentang puasa ni lah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kan? Siapa daripada kalangan kamu yang menyaksikan anak bulan? Asy-syahr. Falyasum. Maka hendaklah dia berpuasa. Okey? Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa daripada kalangan kamu, siapa-siapa sahaja daripada kalangan kita yang menyaksikan anak bulan. Asy-syahr sini kita terjemah anak bulan. Anak bulan Ramadan. Siapa je nampak anak bulan Ramadan, dia wajib puasa. Falyasum. Sini yang tuan-tuan dan puan-puan kena tengoklah. Okay. So, dia datang daripada perkataan asalnya macam ni. Yasumu. Kita ambil bahasa Arab sikit tuan-tuan dan puan-puan. Sebab usul fiqah ni, bila kita belajar tentang sumber persyariatan Islam, macam mana nak faham Al-Quran dan Sunnah, macam mana nak ambil hukum, derive hukum kan. Bila kita belajar usul fiqah, kita tak cari daripada bahasa
Arab. Okay. So asalnya dia daripada perkataan yasumu lah. Yasumu present tense kepada fi'il soma, puasa. Okay. Kemudian dia jadi yasumu. Kemudian nampak ni. Ini tuan-tuan dan puan, nampak huruf lam ni. Huruf lam ni kita panggil dia lam perintah. Huruf lam perintah. Lam al-amr lah kita cakap. Lam perintah. Okay. Bila masuk lam perintah dekat mana-mana fi'il mudhari' present tense, maka hukumnya wajib buat. Jadi bila Allah Azza wa Jalla sebut, siapa daripada kalangan kita yang nampak anak bulan wajib berpuasa. Okay, kita cakap hukum puasa ni wajib lah. Maka hendaklah dia berpuasa. Hukum puasa di sini apa? Wajib. Sebab ada lam perintah ni. Ada lam perintah, lamul amr. Jadi ini antara bentuk fi'il, ini antara bentuk amr. Antara bentuk perintah yang datang dalam Al-Quran dan hadis. Okay. Ada banyak lagi contoh. Okey. Contoh lain yang kita boleh ambil adalah Nabi SAW bersabda dalam hadis. Okey, anak padam yang ni. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Okey. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim pada bab fardil haji marratun fil umur. Okey. Fardil haji marratan fil umur. Okey, kefarduan haji itu sekali sahaja seumur hidup. Dan bab-bab yang ada dalam Sahih Muslim tu, seingat Ana dia bukan Imam Muslim tulis, dia Imam Nawawi tulis. Okey, bukan Imam Muslim sendiri. Okey. Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia. Dalam hadis Sahih Muslim, wahai manusia, ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikum al-hajja fahujju maka lakukanlah haji. Haji. Ya ayuhan nas, wahai manusia, Allah telah fardukan. Bila kata Allah telah fardukan, datang faradallah. Ini pun bentuk apa tuan-tuan dan puan? Bentuk untuk perintahlah al-amr. Maka hukum dia wajib. Qad faradallahu alaikumul hajj. Allah telah fardukan ke atas kamu haji. Fahujju, maka laksanakanlah haji. Okey. So dari sini kita tahu hukum haji itu wajib. So ini antara contoh yang kita boleh ambil. Okey. Ana nak padam tapi Ana rasa kalau ada orang buat nota dia nak tengok dulu kan. Okey. Indal itlaq, kata Imam Suyuti, indal itlaq lil wujub. Maksudnya pada hukum asal dia adalah dia wajib. Jika ianya datang tanpa terikat dengan sesuatu. Itu maksud indal itlaq. Okey. Kemudian kata Imam As-Suyuti, okey, sebelum tu, kenapa Imam Suyuti kata indal itlaq? Tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya, apa maksud Imam Suyuti jika ianya datang tanpa terikat dengan sesuatu? Maksudnya, jika suatu perintah tu datang sendiri sahaja, tak ada apa-apa lain yang kita cakap spesifikkan keadaan dia, hukum dia, maka dia wajib. Tapi jika datang perkara lain yang spesifikkan hukum, perintah tu mungkin tak jadi wajib tapi dia jadi sunat. Okey. Tapi dia jadi sunat.
Itu jika ada perkara lain yang bergandengan dengan perintah tersebut yang beritahu bahawa dia tak wajib. Okay. Ada tak contohnya? Ada banyak. Kita cuba ambil satu yang mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Antaranya Nabi SAW bersabda tentang solat sunat sebelum maghrib 2 rakaat. Okey. Nabi SAW perintahkan untuk solat sunat sebelum maghrib 2 rakaat. Nabi SAW ulang 3 kali. Okey. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Nabi SAW ulang 3 kali. Sallu qabla al-maghrib raka'atain. Dalil untuk qabliyah solat maghrib. Okey, qabliyah solat maghrib. Kalau kita boleh tulis kat sini, Nabi SAW bersabda, Sallu qabla al-maghrib raka'atain. Solatlah sebelum maghrib, qabla sebelum maghrib lah, raka'atain 2 rakaat. Nabi SAW ulang 3 kali. 3 kali Nabi SAW kata kepada sahabat. Sallu qabla al-maghrib raka'atain. Sallu qabla al-maghrib raka'atain. Sallu qabla al-maghrib raka'atain. Solatlah kamu sebelum maghrib 2 rakaat. Solatlah kamu sebelum maghrib 2 rakaat. Solatlah kamu sebelum maghrib 2 rakaat. Jadi adakah hukum qabliyah maghrib tu wajib? Kan? Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan lah, tuan-tuan dan puan-puan yang dekat rumah tu cuba jawab sendiri je lah kan. Okay? Jawab sendiri. Bila Nabi SAW kata sallu, ini perintah, fi'il amr. Ini kata kerja perintah. Okay? Kata kerja perintah betul tak? Jadi, apa hukum asal dia bila ada fi'il amr, kata kerja perintah, macam if'al, okay? Sallu ni. Hukum asal dia wajib. Bahkan Nabi SAW ulang berapa kali tuan-tuan dan puan-puan? Ulang 3 kali. Nabi SAW ulang 3 kali. Solatlah kamu sebelum maghrib 2 rakaat. Solatlah kamu sebelum maghrib 2 rakaat. Solatlah kamu sebelum maghrib 2 rakaat. Kemudian datang dekat penghujung hadis. Satu penyataan daripada Nabi SAW yang daripada penyataan itu kita tahu bahawa arahan dekat sini bukan wajib tapi sunat sahaja. Tapi sunat. Yang mana Nabi SAW sebut dekat penghujung hadis, liman sya'a minkum. Okay, liman sya'a minkum. Apa maksud dia? Maksudnya, bagi siapa yang berkehendak daripada kalangan kamu. Saya ulang balik. Bagi siapa yang berkehendak. Liman bagi siapa, sya'a berkehendak, minkum daripada kalangan kamu. Okey. Jadi Nabi SAW kata, solatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Solatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Perintah asal dia wajib lah. Kemudian bila Nabi SAW akhiri dengan berkata, bagi siapa yang kehendak di kalangan kamu. Liman sya'a minkum. Menunjukkan bahawa perkara tersebut tak wajib. Sunat. Betul tak? Sebab kalau perkara tu wajib, kenapa Nabi SAW kata bagi siapa yang berkehendak, semua orang kena buat lah. Awak berkehendak ke tak berkehendak ke, kena buat lah kan. Tapi bila Nabi SAW kata bagi siapa yang berkehendak, itu dalil bahawa arahan untuk solat qabliyah maghrib 2 rakaat tadi, arahan apa? Arahan sunat. Kita palingkan daripada makna asal dia iaitu wajib kepada sunat. Itu takwil lah sebenarnya. Kita takwilkan daripada wajib ke sunat. Okay. Kerana apa kita takwil dia?
Nah, jangan rasa sensitif pula dengan takwil. Takwil ni dia ada takwil yang sahih, ada takwil tak sahih. Okey. Ini takwil sahih. Okey. So kita takwil dia daripada makna wajib ke sunat kerana ada dalil, dan inilah dalil dia. Dalil dia penghujung hadis tu sendiri. Okey. Penghujung hadis ni sendiri. Penghujung hadis yang kata liman sya'a minkum, siapa yang berkehendak daripada kalangan kamu. Okey. So takwilan dia akan jadi sahih bila takwil itu ada dalil. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita tengok kata Imam As-Suyuti, la li faurin. Nampak ni? La li faurin. Arahan menurut mazhab Asy-Syafi'i, mazhab kita, arahan tidak menunjukkan kepada wajibnya melakukan suatu perkara secepat mungkin. Itu maksud la li faurin. Al-faur, tuan-tuan dan puan-puan yang ada di rumah, yang dirahmati Allah sekalian, al-faur maksudnya bersegera. Ataupun secepat mungkinlah kita cakap. So, bila datang satu arahan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, okay, kita tahu hukum asal dia wajib. Okay, itu kita dah tahu. Sekarang kita nak bahas, kita nak kena buat serta-merta terus ke ataupun kita boleh menangguh? Ataupun kita boleh bertangguh-tangguh? Okay. Adakah lakukan serta-merta terus, wajib serta-merta, sehinggakan kalau kita bertangguh-tangguh kita berdosa, ataupun kita boleh bertangguh? Okay. Kata Al-Imam As-Suyuti dan jumhur ulama usul fiqah, majoriti ulama usul fiqah. Ni poin yang penting tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Jika arahan tu datang dengan sendirinya, tanpa dia terikat dengan sesuatu. Tanpa terikat dengan sesuatu tu apa? Maksudnya pada arahan tu sendiri, Nabi SAW tak detailkan. Serta-merta ke tak serta-merta. Secepat mungkin ke tak secepat mungkin. Nabi SAW just bagi arahan. Boleh faham? Just bagi arahan je, mutlak. Nabi SAW tak, saya bagi contoh lah untuk faham sebelum kita nak tengok contoh daripada Al-Quran dan Sunnah. Okay. Okay, saya bagi contoh. Contoh seharian kita cakap dekat rumah. Kalau dekat rumah, ada mak tu kata dekat anak dia, okay, mak kata dekat anak dia, tolong sidai baju, itu arahan lah. Kan? Ataupun sila sidai baju. Betul tak? Arahan. Sidai baju. Okay. Sila sidai baju ataupun sidai baju. Kan? Itu dipanggil arahan yang mutlak. Sebab bila mak tu kata dekat anak dia, sila sidai baju, mak dia tak spesifikkan. Sidai baju sekarang ke lepas ni. Faham tak? Sidai baju sekarang ke ataupun lepas ni. Mak dia tak detailkan dari sudut masa. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Kalau mak dia kata, okay, ni bagi perhatian. Kalau mak dia kata, sila sidai baju sekarang. Ada perkataan sekarang. Sekarang ni, ini yang Imam As-Suyuti kata, bila ada perkataan macam sekarang, dia dah tak jadi mutlak. Arahan tu sekarang ni dah dispesifikkan. Bila mak kata, sila sidai baju sekarang. Sekarang ni dah spesifikkan arahan tu. Spesifikkan maksudnya apa? Maksudnya kita faham kena buat serta-merta lah. Tak ada cara lain nak faham lah. Okay? Tapi kalau just mak dia kata sila sidai baju ataupun sidai baju, mungkin mak dia kehendaki untuk disidai sekarang. Mungkin juga mak dia kehendaki untuk disidai lepas ni. Nampak? Bila mak dia tak detailkan,
Mak dia tak kata sekarang, sila sediakan baju, itu dipanggil arahan yang mutlak. Perintah mutlak. Tapi kalau mak dia spesifikkan, sila sidai baju sekarang, itu dipanggil arahan yang muqayyad. Dia tak mutlak dah, dia dah spesifik. Sila, okey dengar baik-baik sila sidai baju lepas sejam. Sila sidai baju lepas awak habis makan, mandi apa semua. Itu semua arahan yang menunjukkan kena buat serta-merta ke bertangguh? Jawapan dia bertangguh lah kan, tuan-tuan dan puan, betul tak? Jawapan dia bertangguh. Okey? Bila dia ada dalam arahan tu sendiri, petunjuk okey, yang spesifikkan dekat kita bahawa arahan tu sebenarnya dikehendaki daripadanya untuk bersegera ataupun bertangguh, itu dipanggil muqayyad. Amr al-amrul muqayyad. Perintah yang spesifik. Okey? Tapi kalau datang semata-mata perintah, itu yang kita nak bahas sekarang dekat sini. Itu yang Imam Suyuti nak bagi tahu apa mazhab Syafi'i. Apa mazhab Syafi'i dalam kes perintah yang tak spesifik. Just datang perintah daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak spesifikkan bila kena buat. Okey? Tak spesifikkan bila kena buat. Okey. So kita tengok contoh. Ada banyak contoh pun. Okay? Kita ambil satu contoh untuk faham dulu. So, bila kita tengok ayat Quran tentang solat, wa aqimus solah, menunjukkan kepada wajibnya solat. Dan kita faham solat dekat sini solat 5 waktu. Saya tak boleh komunikasi dengan tuan-tuan dan puan-puan kan. Mungkin kalau saya tengok Facebook komen, saya tahulah kot. Apa nama dia? Cuma kalau saya nak boleh tanyalah, bila datang arahan wajib solat, aqimus solah, dirikanlah solat, arahan itu arahan yang mutlak, betul tak? Adakah wajib, saya bukan cakap afdal. Adakah wajib bersegera solat? Okey, ataupun kita boleh tangguh? Adakah tuan-tuan dan puan-puan kalau dah masuk Zuhur nanti, okey, 1:30 ke contoh masuk Zuhur, tuan-tuan dan puan-puan menangguh sikit lah, nak makan dulu ke, kerja ke, meeting ke. So ada yang solat pukul 2, ada solat 2:30. Adakah menangguhkan tu dosa ataupun tak berdosa? Kan? Adakah berdosa ataupun tak berdosa? Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun tahulah maksudnya, hukumnya tak berdosa lah. Itu tak berdosa. Menangguh yang macam tu tak berdosa. Okay, cuma ulama' syaratkan lah kalau kita nak tangguhkan solat sehingga ke akhir waktu contohnya. Akhir waktu tu bukan sampai ke waktu yang dah tak boleh kita laksanakan sempurna solat tu pada masanya. Contohnya kalau kita solat Zuhur, ada 2 rakaat dalam waktu Zuhur, 2 rakaat waktu Asar. Kalau kita sengaja tangguh sampai waktu tu, kita dosa. Okay, dosa. Haram menangguh sampai waktu macam tu. Ini maksudnya contohnya macam kalau Zuhur 1:30, kita tangguh sampai 2:30, sampai pukul 3, 3:30. Okay. Apa hukum dia? Adakah berdosa? Hukum dia tak berdosa. Dengan syarat kita ada sangkaan yang kuat lah kita boleh buat solat tu. Kita ada sangkaan kuat yang nanti kita akan buat solat tu. Kita boleh buat. Okay, kita boleh buat solat tu. Okay, kita ada azam, sangkaan kuat dan kita ada azam kita nak buat. Jadi kita menangguh tu tak berdosa. Menunjukkan bahawa arahan untuk solat, arahan yang wajib. Itu kita semua setuju. Adakah arahan tu wajib bersegera ataupun boleh bertangguh? Arahan tu boleh bertangguh. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan dengar apa yang saya cakap ni kemudian tuan-tuan dan puan-puan kata, kalau macam tu tak ada kelebihan solat awal waktu. Itu confirm ada, itu afdal.
Saya bukan bincang tentang afdal tak afdal, saya bincang tentang wajib tak wajib. Dari sudut wajib, solat awal waktu tak wajib. Sebab bila kita kata wajib, kalau orang tu tangguh sikit, berdosa lah dia. Oh, dia solat zuhur pukul 2 berdosa, 2.30 berdosa, 3 berdosa. Betul tak? Kita bukan bincang tentang wajib. Kita bukan bincang tentang afdal. Kita bincang tentang wajib ke tidak. Dari sudut afdalnya, sudah tentu tak ada syak bahawa yang paling afdal solat di awal waktu. Okey. Yang paling afdal adalah solat di awal waktu. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Jadi daripada arahan mendirikan solat, kita tahu bahawa arahan dekat situ bukan untuk faur, bukan untuk bersegera. Okey? Bukan untuk bersegera. Contoh lain untuk arahan. Tentang puasa. Okey, tentang puasa. Qada Ramadan, jika Ramadan itu kita tinggal kerana uzur, kita sakit, kita musafir, okey, contohnya kita qada Ramadan boleh dilakukan bukan serta-merta, kita boleh tangguh. Kan? Bila Allah Azza wa Jalla berfirman fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka bilangan hari yang kita tak puasa tu dipuasa pada hari-hari yang lain di luar Ramadan, maksudnya kita qada dia. Kita boleh qada sehinggalah sebelum datang Ramadan yang akan datang. Okey. Jika tak ada keuzuran, kita kena qada dalam tempoh sebelum masuk Ramadan yang akan datang. Menunjukkan waktu yang ada tu luas tak? Waktu yang ada tu luas. Boleh bertangguh? Boleh bertangguh. Jadi kalau ada orang tu dia tak puasa 3 hari sebab dia sakit, ada uzur. Kemudian dia nak qada balik. Dia boleh qada bila? Waktu Syawal dia boleh qada, Zulhijjah dia boleh qada, Muharram dia boleh qada, Zulkaidah dia boleh qada, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban pun dia boleh qada lagi. Okey, dia boleh qada pada tempoh masa yang lama. Untuk tempoh masa yang lama lah. Dia boleh pilih. Dia boleh bertangguh. Okey, dia boleh bertangguh. Kata para ulama, fa'iddatun min ayyamin ukhar itu adalah arahan untuk wajib qada. Ada takdir. Takdir wa aftara fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang dia buka puasa kerana uzur, takdir dia, maka wajiblah dia ganti pada hari lain di luar Ramadan. Okey, wajib dia ganti pada hari lain di luar Ramadan. Ikut hari yang dia tak puasa tu. Jadi arahan untuk qada tu wajib. Cuma arahan untuk qada yang wajib ni, bila kita nak laksanakan, kita boleh laksanakan serta-merta pun boleh. Itu yang afdal. Betul tak? Itu yang afdal. Ataupun dia nak tangguh. Kalau dia rasa dia mampu, dia sihat, dia rasa tak ada masalah untuk dia tangguh. Dan tak ada dekat sana perkara yang dijangka akan berlaku yang membuatkan dia tak boleh puasa contohnya. Dia tak ada perkara yang macam tu dijangkakan, maka bolehlah dia tangguh. Dia nak buat pada masuk tahun hijrah yang baru kan, Muharram ke, ataupun dah sampai kepada Rejab pun boleh, Syakban pun boleh. Itu dari sudut boleh tak? Itu dari sudut apa? Dari sudut boleh tak boleh. Tapi dari sudut afdal tak afdal, of course yang afdalnya kita qada secepat mungkin. Okey, kita qada secepat mungkin. Dari sudut afdal, dari sudut adakah wajib bersegera pada qada puasa tu? Kalau ditinggal dengan uzur lah. Jawapan dia tak wajib bersegera. Okey. Jadi ayat Quran yang ada arahan untuk mengqadakan puasa yang kita tinggal, kita cakap ayat ni menunjukkan kepada hukum wajib, tetapi dia tak menunjukkan kepada faur, kepada harus bersegera, kepada wajib bersegera. Kepada wajib kita cakap serta-merta. Tak. Okey. Fa'iddatun min ayyamin ukhar kita tafsirkan sebagai
dia wajib qada pada hari lain 2 Ramadan tapi tidak wajib bersegera. Okey. Itu untuk apa? Itu untuk amr la li faur. Okey, la li faur. Maksudnya kita tak wajib bersegera. Dalam mazhab Syafi'i, satu arahan tu tak wajib bersegera. Arahan yang mutlak lah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, arahan yang mutlak. Okey. Arahan mutlak tu yang saya huraikan yang tak spesifik tu. Dan arahan yang mutlak juga, yang tak spesifik juga, wa takrarin illa li dalil. Maksudnya la li takrarin. Arahan yang mutlak juga tak menunjukkan kepada wajib kita buat arahan tu berulang kali. Okey, wajib kita buat arahan tu berulang kali. Tak menunjukkan. Ni sebenarnya boleh tambah la. Tapi Imam Suyuti buang la ni untuk ringkas. So kalau kita tengok terjemahan dia, lafaz ini tidak menunjuk kepada wajibnya melakukan suatu perkara secepat mungkin dan ia juga tidak menunjukkan kepada wajib mengulangi suatu perbuatan itu. Okey, kita tengah bincang tentang mutlak lagi ni tuan-tuan dan puan. Okay, saya bagi contoh. Kita bagi contoh seharian. Macam biasalah saya bagi contoh seharian and then kita tengok Quran dan Sunnah. Okey. Kita tengok contoh seharian. Kalau mak tu kata dekat anak dia, contohnya mak kata dekat anak dia, tolong parkingkan kereta masuk dalam rumah. Okay, rumah dia ada, kita cakap tempat simpan kereta lah. Okay. Mak dia park kat luar rumah. Dia kata dekat anak dia bagi arahan dekat anak dia, parkingkan kereta dalam rumah. Suruh parkingkan kereta mak dia dalam rumah. Berapa kali anak dia wajib buat? Hukum asal dia, anak dia wajib buat sekali je. Sekali je. So bila-bila masa lepas mak dia bagi arahan tu, anak dia keluar ajak rumah, parkkan kereta mak dia kat dalam rumah, selesai. Kalau esok mak dia parking luar rumah lagi, mak dia tak cakap apa-apa. Okay, ni dengar baik-baik ni. Kalau esok mak dia parking luar rumah, parking kereta luar rumah, mak dia tak minta ke anak dia kena parking, suruh alihkan kereta masuk dalam rumah, kan parking dalam rumah, anak dia wajib buat tak? Dari sudut hukum usul fiqahnya, ikut mazhab Syafi'i, anak dia tak wajib buat. Kalau mak dia tak cakap apa-apa, tak wajib. Sebab arahan tu bila datang macam tu, mutlak, okay, bila datang mutlak, tak wajib berulang. Dia jadi wajib berulang bila arahan tu muqayyad, kita spesifikkan. Macam tadi, macam kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat tadi, kita bahas tentang arahan tu wajib bersegera ke tidak, kan? So sama dengan isu ni. Arahan tu wajib berulang ke tidak, okay? Kalau mak dia muqayyad, mak dia spesifikkan arahan tu, mak dia jadikan arahan itu spesifik. Macam mana mak dia jadikan arahan tu spesifik? Dengan mak dia mention berapa kali mak dia nak benda tu berulang. Contoh mak dia kata dekat anak dia, parkingkan kereta mak dalam rumah untuk sebulan ni. Untuk sebulan ni. Apa maksud dia? Dalam masa sebulan ni, anytime mak dia letak kereta luar rumah, parking luar rumah, anak dia kena alihkan kereta masuk dalam rumah. Ini saya bagi contoh seharian je lah tuan-tuan dan puan, okay? Tapi kalau faham yang tu, kita boleh faham apa yang ada dalam Quran hadis, okay? Mak dia kata ke anak dia, parkingkan kereta mak dekat dalam rumah untuk sebulan ni. So kalau kita perasan, ataupun anak tu perasan, oh mak dia tak park kat dalam rumah lah, apa anak dia wajib buat? Anak dia wajib parkingkan kereta tu dalam rumah. Setiap hari, kalau lah mak dia parking kat luar setiap hari dia wajib buat. Berulang-ulang. Untuk berapa lama? 1 bulan. Atau, ni dengar baik-baik tuan-tuan dan puan. Atau, mak dia pun
jadikan arahan tu arahan yang spesifik lagi, muqayyad lagi, mak dia kata macam ni. Mak dia kata, setiap kali saya parking luar rumah, awak tolong alihkan kereta saya ke dalam rumah. Setiap kali mak parking luar rumah, awak, dia panggil awak, dia bercakap dekat anak dia lah, awak atau adik ke, apa, abang ke, wajib parkingkan kereta mak dalam rumah. Every time. Arahan ni mutlak ke muqayyad? Cuba tuan-tuan dekat rumah, tuan-tuan dan puan-puan kat rumah, tadabbur sekejap contoh tadi tu. Arahan tadi tu mutlak ke muqayyad? Arahan tadi tu muqayyad. Sebab mak dia kata setiap kali. Maksudnya setiap kali pergi kat luar, anak dia wajib alihkan kereta tu masuk dalam. Arahan tu arahan yang muqayyad. Maksudnya apa? Berulang-ulang. So anak tu berulang-ulang kali, selagi mana mak dia ada parking dekat luar rumah, dia kena alihkan masuk dalam rumah. Esoknya mak dia parking luar rumah lagi, anak dia alihkan masuk dalam rumah. Lusa mak dia parking luar rumah, anak dia masuk. Nampak? Boleh? Itu kalau kita nak tafsirkan kes seharian ni ikut mazhab Syafi'i. Tadi tu kalau kita tafsirkan kes seharian tu ikut mazhab Asy-Syafi'i. Okey. Jadi kata para ulama, terutamanya ulama yang bermazhab Asy-Syafi'i, bila datang ayat tentang wuduk contohnya, idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Apabila kamu bangun berkehendak untuk solat, maka basuhlah wajah kamu, tangan kamu, sapu kepala kamu dan basuh kaki. Okey, basuh tangan kamu sampai ke siku, sapu kepala kamu dan basuh kaki dan sampai ke buku ladi. Okey. Ayat tentang wuduk ni ada arahan tak? Ada arahan. Arahan dia datang dalam lafaz atau sirah if'al. Apa dia? Kalau tuan-tuan dan puan-puan cari dekat ayat tu, arahan dia dekat faghsilu dengan wamsahu. Itu arahan. Faghsilu, arahan. Basuh. Wamsahu, sapu. Dengan air lah. Sapu dengan air. Okey? Arahan. Okey. Adakah daripada ayat tadi itu kita boleh kata, okey, ini ayat tentang wuduk, arahan tentang wuduk, nak solat wajib berwuduk. Daripada ayat ni, saya nak claim ambil wuduk wajib 2 atau 3 kali. Kita tanya dia, kenapa wajib wuduk tu 2 kali, 3 kali basuhan? Dia kata sebab arahan itu mesti berulang. So kalau mesti berulang, maksudnya kena berwuduk 2 kali, 3 kali lah. Kalau basuh muka tak boleh basuh sekali je lah. Dia kata tak sah. Ini kata-kata ni, statement tadi tu, ikut mazhab Syafi'i betul tak tuan-tuan dan puan? Kita bincang mazhab Syafi'i lah kan. Kita tak bincang mazhab lain. Kita tengah bincang mazhab Syafi'i. Ikut mazhab Syafi'i tak lah. Tak. Bahkan kalau ikut mazhab Syafi'i, ayat tentang wuduk tadi, ulama mazhab Syafi'i akan nampak dia sebagai apa? Ulama mazhab Syafi'i akan nampak ayat tentang kewajipan berwuduk tadi tu sebagai okey, wajib basuh muka, wajib basuh tangan, wajib sapu kepala, wajib basuh kaki, semuanya sekali je. Macam kita duk amal. Berapa kadar wajib wuduk? Sekali basuhan. Habis yang kedua, sunat. Yang ketiga, sunat. Kenapa kita cakap 2 dan 3 tu sunat, 2, 3 tu tak wajib? Sebab arahan la yaqtadit takrar. Arahan tidak menunjukkan kepada kena berulang. Ayat Quran tu pula mutlak. Ayat Quran tu tak kata apabila kamu nak solat maka basuhlah wajah kamu 2 kali. Basuhlah wajah kamu 3 kali. Basuhlah wajah kamu berulang-ulang. Tak ada. Ayat Quran tu just kata faghsilu wujuhakum. Basuh wajah kamu. Itu mutlak. Faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kamu. Could be sekali, could be 2, could be 3, betul tak? Boleh jadi
So bila ada banyak kemungkinan, mazhab Syafi'i kata kita ambil wajib sekali je. Arahan itu tak berulang. Bila arahan tu mutlak, dia tak menuntut untuk perbuatan tu dilakukan berulang kali. Okey. Dia tak menuntut untuk perbuatan itu dilakukan berulang kali. Sebahagian ulama beristimbat dengan ayat wasiyabaka fatahhir. Okey, dan pakaian kamu bersihkanlah ia. Wasiyabaka fatahhir. Pakaian kamu tu kamu sucikanlah dia. Yang mana menurut ulama tafsir, arahan ni bila datang ke Nabi SAW, ada dua kemungkinan. Maksudnya memang Nabi SAW dituntut untuk bila nak mulakan dakwah Islam ni apa semua, untuk bersihkan secara zahir, maksudnya pakaian tu bagi cantik, elok, bagi berseri-seri, ataupun bersihkan peribadi, dalaman. Tazkiyatun nafs. Okey. Ada dua tafsiran. Dan dua-dua tu betul. Kata para ulama tafsir, ayat tu sebenarnya refer kepada dua-dua. Wasiyabaka fatahhir maksudnya bersihkan juga dalaman i'tiqad dan apa yang ada kat dalaman peribadi kamu, dan juga untuk luaran lahiriah iaitu pakaian. Ini pakaian. Untuk ulama yang ambil ayat tadi tu untuk berhujah tentang hukum bersihkan pakaian jika terkena najis, berapa kali kita kena basuh? Dalam ayat tersebut kata fatahhir. Wasiyabaka fatahhir. Fatahhir datang daripada kata kerja lah. Kata kerja perintah, fi'il amr. Okey. Tahhara yutahhiru tahhir, dia punya amr dia, perintah dia. Masdar dia tathhira. Tathhira. Okey, pembersihan. Okey. Pembersihan kita terjemah dia kan. So tahhir, bersihkanlah, amr. Fi'il amr, dan itu sirah yang menunjukkan kepada perintah lah, dan ianya hukum dia wajib. Jadi kalau pakaian kamu ada najis, terkena najis, wajib basuh. Ada ulama istimbat daripada ayat tadi. Ada ulama istimbat daripada ayat tadi untuk kata tentang hukum basuh pakaian bila terkena najis. Berapa kali nak kena basuh? Kalau melihat kepada kaedah yang satu arahan itu tidak menuntut untuk dia berlaku berulang-ulang. Macam yang dalam mazhab Syafi'i, la yaqtadi at-takrar, maka wajib basuh pakaian yang terkena najis itu hukum asal dia satulah. Sehinggalah berhajatkan kepada basuhan-basuhan tambahan yang lain, maka wajib tambah. Jika tak berhajat, hukum asal dia apa? Apa maksud tak berhajat? Maksudnya kalau kita basuh sekali je bersih. Kan? Kalau tak berhajat, berapa kali nak kena basuh baju yang terkena najis? Sekali. Jika berhajat kepada nak kena basuh banyak kali, barulah kena basuh banyak kali. Kenapa ulama tu dakwa kena basuh sekali sahaja? Hatta dalam mazhab Syafi'i pun, kalau kena najis yang najis mutawassitah. Najis mutawassitah yang ada ain, kalau dengan sekali basuhan ain tu hilang, cukup sekali. Sama juga dengan najis mutawassitah yang hukmi, tak ada ain. Sekali basuhan. Okey. Kalau yang ada ain, dia kena hilangkan ain. Dia kena hilangkan ain tu. Kalau dia basuh dengan sekali ain tu hilang, habis, maka satu basuhan. Kalau perlu tambah, perlu tambah. Kalau najis tu najis hukmi ni contohnya tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu ada najis kat situ, kemudian dia dah hilang kesan. Contohnya ada kucing kencing dekat seluar. Dekat contohnya dia kencing dekat mana kita nak kata seluar lah kan. Contohnya. Kita tahu kita ada seluar kat rumah kita ni, ada kucing kita datang, dia kencing kat seluar tu. Kita nampak depan mata kita. Kita nampak depan mata kita kucing tu kencing. Okey?
Berlalu beberapa tempoh masa, mungkin sehari ke, kesan kencing kucing dekat seluar kita tu dah kering dah. Tak nampak, tak ada bau, tak ada rasa apa semua lah. Tapi kita pasti dengan yakin semalam kita nampak dia kencing dekat kita punya seluar. Ada najis tak kat seluar kita? Ada najis. Seluar kita tu ada najis hukmi. Najis mutawassithah lah kencing kucing hukmi. Berapa kali nak kena basuh? Cukup sekali. Ambil daripada wathiyabaka fatahhir. Itu pun sebab itulah kata Ibn Raslan dalam Zubat, wa yakfika jaryul ma' 'alal hukmiyah. Cukup lalukan air sahaja sekali atas najis yang hukmi. Wa an tuzalal 'ainu min 'ainiyah. Kalau najis tu ada ain, kena hilangkan ain najis dia. Okey, kalau najis tu mutawassithah, ada ain, kena hilangkan ain najis. Kalau dengan satu basuhan hilang ain najis, okey. Kalau perlu tambah, kena tambah. Okey. So itu contoh kepada arahan wajib berulang ataupun tidak. Okey. Kemudian Imam Suyuti kata, ianya hanya menunjukkan kepada wajibnya mengulang dan melakukan suatu perbuatan tu secepat mungkin jika ada di sana dalil bersamanya. Okey. Jika ada di sana dalil bersama. Kalau ada dalil lain yang beritahu kena buat berulang, okey, ataupun kena buat banyak, kena buat segera secepat mungkin, maka waktu tu dia dah jadi amr yang muqayyad. Okey. Amr yang muqayyad. Bila amr tu amr yang muqayyad, maka kita tafsirkan lah ikut apa yang dispesifikkan lah. Okey, ikut apa yang dispesifikkan. Maksudnya dispesifikkan dari sudut masa ke, maksudnya kena buat segera, ataupun dispesifikkan dari sudut berulang kali, dia bagi tahu berapa kali nak kena ulang, ataupun setiap kali berlaku perkara ni kena buat perkara ni ke. So itu dah jadi muqayyad. Kan? Ada tak contoh untuk amr muqayyad? Contoh untuk amr muqayyad ni banyak tuan-tuan dan puan. Antaranya kita kata kewajipan solat 5 waktu. Walaupun asal kita cakap solat 5 waktu tu, kalau kita just tengok ayat wa aqimus solah, sekali je lah kena buat. Esok tak payah buat, lusa tak payah buat dah lah. Asal ni asal. Tuan-tuan dan puan-puan jangan kerat dekat situ lepas tu kata saya kata solat tu wajib buat sekali je, tak. Itu asal. Bila datang ayat-ayat lain yang cerita tentang kewajipan solat, ayat-ayat lain menunjukkan bahawa perintah itu perintah yang berulang. Antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman, aqimis salata lidulukis syams. Dirikanlah solat kerana berlaku tergelincirnya matahari. Duluk asyams. Duluk asyams ni apa? Tergelincirnya matahari daripada pertengahan. Bila matahari tu naik dia kat tengah-tengah langit, tengah hari, tergelincir je sikit masuk waktu zuhur. Dan ayat dan perkataan liduluki syams tu, itu adalah dalil untuk solat zuhur dan asar. Solat zuhur dan asar. Sebab asar pun berlaku lepas duluku syams lah, lepas matahari tergelincir lah. Bila matahari tu dekat tengah langit, tengah betul-betul tengah ni, itu antara waktu yang diharamkan solat. Bila dia start tergelincir sikit, zawal dipanggil. Tergelincir sikit, masuk waktu zuhur. Bila dia tergelincir banyak sikit, masuk waktu asar. Jadi ayat tu tengah bincang tentang bahagian daripada ayat tu. Ayat tu panjang lagi, masuk ada solat lain juga. Okay? Yang bahagian tadi tu cerita tentang solat zuhur dengan asar. Okay? Zuhur dengan asar. Kenapa dipanggil dulu kusyams? Lidulu kisyams. Dulu kusyams maksudnya zawalus syams, maksudnya tergelincir matahari. Cuma dalam bahasa Arab, ni faedah bahasa ni, faedah tambahan bahasa untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dalk maksudnya gosok. Gosok.
Sebab tu kita ada perbahasan dalam wuduk kan. Mazhab Syafi'i bila kita berwuduk wajib dalk tak? Wajib ke gosok anggota tu? Mazhab kita tak wajib. Kita lalukan air pakai pipe macam tu pun sah. Tapi dalam mazhab Maliki wajib dalk, gosok. Apa kena mengena gosok dengan matahari dulu kusyams? Ulama kata matahari tu bila dia tengah-tengah langit ataupun bila dia tergelincir sikit, kalau kita pandang dia mata kita sakit. So bila mata kita sakit kita gosok mata kita. So itu maksud dulu kusyams. Maksudnya waktu tengah hari lah, waktu tergelincir matahari sikit. Okey, point dia apa ni? Point dia saya nak kata arahan untuk solat Zuhur dan Asar tu arahan yang wajib kita buat berulang kali. Ulama kata dia wajib buat berulang kali kenapa? Sebab Nabi SAW sekarang kaitkan arahan untuk buat solat Zuhur dan Asar ni dengan tergelincirnya matahari. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan kat rumah lah. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan kat rumah, tergelincir matahari tu berlaku sekali je ke dalam sejarah manusia ataupun setiap hari berulang? Cuba tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh jawab lah kat rumah kan. Tergelincirnya matahari tu, adakah dia berlaku sekali sahaja ataupun dia fenomena yang setiap hari ada? Every day ada tergelincir matahari. Jawapan dia setiap hari tergelincir matahari. Dan arahan untuk dalam Al-Quran. Arahan dalam Al-Quran tadi yang mengatakan tentang kena melakukan solat apabila tergelincirnya matahari, Zuhur dan Asar, apabila tergelincirnya matahari. Arahan untuk melakukan solat Zuhur dan Asar itu dikaitkan, diikat dengan apabila matahari tergelincir. Seolah maksud ayat tu, apabila matahari tergelincir, kamu wajib solat sekian-sekian. Kan? Apabila matahari tergelincir, kamu wajib solat Zuhur dan Asar. Dan matahari tergelincir ini berulang tak? Berulang. Hari ni tergelincir, kita solat. Besok tergelincir, kita solat Zuhur Asar lagi. Lusa tergelincir, kita solat Zuhur dengan Asar lagi. Boleh So waktu tu, arahan tu jadi wajib berulang lah. Sebab ada dah dalil. Ada dalil dan ada pengikat yang buat dia tak jadi arahan yang mutlak. Itu maksud Imam Suyuti. Kalau arahan tu ianya hanya menunjukkan kepada wajib mengulang dan melakukan suatu perbuatan itu secepat mungkin jika ada di sana dalil lain bersama. Jika ada di sana dalil lain bersamanya. So waktu tu bila dah ada dalil lain yang bersamanya yang dah spesifikkan arahan tu, dia tak jadi arahan mutlak lah. Bila dah tak jadi arahan mutlak, maka dia ikut apa yang dia spesifikkan tu. Berapa kali nak kena ulang ke, secepat mana nak kena buat ke. Inilah secara ringkas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan ke? Kalau ada siapa nak tanya, boleh tanya. Tak ada soalan. Ataupun nak buka ruang, kalau buka masa untuk soal, tu ada. Adakah menunjukkan kepada solat qabliyah maghrib sunat muakkadah? Seingat ana dalam mazhab Syafi'i dia bukan sunat muakkad. Sebab dalam mazhab Syafi'i sunat muakkad itu kalau ana tak silap dia ba'diyah maghrib. Dia berdasarkan hadis yang Nabi SAW kata tentang siapa jaga solat sunat 10 rakaat atau 12 rakaat, maka Allah bina bagi dia rumah di syurga. Seingat ana lah. Ala kulli hal, walaupun dia bukan tunjuk muakkadah, dia sunat juga. Seingat ana kena check balik. Seingat ana qabliyah maghrib bukan muakkadah, ba'diyah yang muakkadah. Ba'diyah maghrib muakkad, ba'diyah isyak muakkadah. Sebab antara cara kita tahu dia muakkadah apabila Nabi SAW tak tinggal dia. Ataupun dalil lain datang yang emphasis bahawa keadaan dia sunnah yang sangat dituntut.
Okay, bila datang contohnya Nabi SAW tak tinggal contohnya qabliyah subuh. Hatta walaupun pergi musafir. Itu menunjukkan bahawa dia muakkad. Ataupun datang dalil lain lah. Macam Nabi SAW kata, siapa jaga rawatib 12 rakaat sehari semalam, Allah bina bagi dia syurga, rumah di syurga. Antaranya yang disebut ba'diyah maghrib. Itu menunjukkan bahawa dia muakkadah. Seingat ana, qabliyah tak muakkadah. Okay, seingat ana. Wallahualam. Ana check balik. Kalau ana salah, nanti ana buat pembetulan minggu depan. Seingat ana lah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan lain? Tak ada Okay, sampai sini sahaja. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik tu daripada Allah, yang lemah tersilap cakap tu daripada diri anda sendiri. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan, boleh tanya ataupun prepare lah untuk kelak-kelak akan datang untuk tanya. So supaya anak-anak ada interaksi. Nak tengok sejauh mana tuan-tuan dan puan-puan faham. Penting untuk kita tengok tahap kefahaman. Lagi-lagi bila belajar subjek macam ni. Subjek yang sangat menarik sebenarnya, sangat best dan menarik. Dia berhajatkan kepada kefahaman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.